Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, al-walid al-qahhar, al-aziz al-jabbar, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar, nuril azhar, wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in, wa ala tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita buka pada ayat berkaitan dengan ibadah puasa. Muka surat yang ke-28, juzuk yang kedua. Pada ayat yang ke-183. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman sekalian, kutiba 'alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan akan ibadah puasa ini kepada orang-orang sebelum daripada kamu, umat sebelum ini. La'allakum tattaqun, semoga kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan kepada perintah syariat. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh, semua itu semua adalah dasar syariat dan kita tidak boleh keluar dari dasar syariat tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89 ayat. Semua bermula dengan ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu, kecuali ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Dimulai dengan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, barulah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan surah ya ayyuhalladzina amanu ini di dalam surah Al-Baqarah, sahaja Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita ada 11 ayat. Surah ini pada ayat tentang ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu sunna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا مع مسؤولية لسلسلة الآيات di dalam surat Al-Baqarah. Saya baca sebahagian saja.
Mengikut ulama kita yang berlainan adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Dan kekasih Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai awliya, para walinya. Seperti mana firman Allah, "Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah kamu sekalian, orang-orang beriman itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak takut dan tidak juga bersedih hati. Baik di dunia maupun di akhirat, mereka kerana mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka itulah orang beriman, maka yang mereka juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi seruan Allah yang alladzina amanu adalah seruan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka? Orang beriman. Orang beriman siapa itu? Kekasihnya. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebagai kekasihnya? Kerana pada kalimat ayyuha. Ayyuha ini bila dimulai ayat dan disebut oleh amanu. Ini juga seruan ini maksus, pengkhususan. Dan seruan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan azali. Apa maksudnya? Sehingga kita pertama kali mendengar ya ayyuhal ladzina amanu, sehingga kita mengingat ya Allah Subhanahu wa taala pada takdir yang azali. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan pada telinga kita akan mendengar ya ayyuhal ladzina amanu, sehingga beruntunglah barang siapa telinga itu mendengar ya ayyuhal ladzina amanu. Disebabkan kalimat ini, ayat ini, Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada hamba-hamba yang telah dikhususkan kepada sejak azali. Ini kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada takdir Allah Subhanahu wa taala terputar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan kita mengenai ayat ini melainkan akan dasar putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaihimus shiyam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimah kutiba, tidak dibaca dengan kataba ataupun dengan bacaan yang lain. Kerana kutiba itu maksudnya lebih luas daripada kataba. Kataba itu telah ditetapkan, kutiba juga telah ditetapkan, tetapi dibaca kutiba kerana keluasan makna itu sendiri. Kutiba alaihimus shiyam, sekiranya puasa itu pada zaman memang wajib, kutiba wajib atas kamu. Tapi bagi mereka yang anak-anak belum akhir balik, jadi kutiba alaihimus shiyam jatuh wajib atas mereka. Jadi kutiba untuk anak-anak ini diterbiat, maka disunatkan buat mereka untuk berpuasa. Allah tak mewajibkannya. Kutiba bagi orang-orang yang menguzur, belum makan, belum minum, bahkan memang tidak boleh berpuasa. Jadi kutiba bagi mereka tidak jatuh wajib. Ada di antara orang-orang Allah Subhanahu wa taala yang diuji, sehingga tidak boleh berpuasa langsung walaupun sehari. Adakah mereka berdosa? Tidak, kerana kutiba. Bahkan kalau kita belajar fatwa ulama kita, kutiba itu sendiri bukan untuk pada wajib. Dalam sebahagian keadaan itu boleh jadi haram. Dalam sebahagian keadaan boleh jadi makruh. Dalam sebahagian keadaan jadi rukhsah. Pada mana kutiba? Seperti mana seseorang yang sakit, sekiranya dia teruskan puasa, maka bahaya baginya. Doktor kata makan, kata ambil ubat. Ulama berfatwa ikut dengan cara itu, maka wajib berpuasa dan haram terus berpuasa kerana bahaya baginya. Rukhsah, sekiranya dia boleh menahan sakitnya, dan sakitnya di ujung-ujung sebelum terkena matahari. Boleh saja tak makan kerana dia dah mau sakit, cuma dia boleh menahan sehingga masuk terkena matahari.
berusaha lagi ni. Keringanan baginya atau buka pun boleh, nak terus puasa. Itu kaedah. Pada zaman Rasulullah ada sedia para sahabat yang sakit seperti asma. Pada zaman hari ini penyakit itu berterusan, cuma ada masuk ke dalam mulut. Inhale. Kalau mengikut fatwa wilayah tidak batal puasa, tapi fatwa Islam batal. Itu. Mengapa kerana ulama kita ibu negeri ini kita zat apa dalam inhale itu? Zat apa? Bila yang kata gas kosong masuk dalam mengembangkan saluran baru-baru. Islam kata ada cahaya masuk. Bila cahaya masuk maka batal dan kosong. Jadi nak ikut fatwa mana? Ambillah fatwa yang tak batal. Kalau ambil fatwa batal, hari-hari itu kan begitu 30 hari kita tak pernah nak kena ganti pula. Itu bahagiannya lagi berhukum. Kembali berdiri-berdiri kutiba alaikum as-siyam. Kalimah as-siyam ini juga disebut sebagai shaum, disebabkan dasar kalimah sama atau shaum, as-siyam sama. Jadi dulu dia bahasa ketika dia menahan ataupun berhenti. Bahkan kadang orang-orang Arab mereka juga ikut as-siyamu rih, as-siyamu syams. Angin bertiup, lalu dia berhenti. Lalu dia kata angin berhenti itu sedang berpuasa. Puasa bagi angin adalah angin yang bertiup berhenti. Tapi bukan yang puasa syariah, ini bahasa. As-siyamu syams. Bila matahari dah sampai ke tegak atas kepala sebelum rinci waktu zuhur, dia dah tak pergi mana. Dia tak boleh pergi ke sebelumnya, dia tak boleh lanjut terus. Mereka sementara dia akan pantau. Kemudian boleh zawal, dia gelincir hingga zuhur. Jadi waktu itu disebut sebagai matahari berhenti sementara dan bagi jauh, dia belum dan gelincir. Kalau dia tak berhenti, turun masuk zuhur. Jadi kena berhenti dulu. Sebelum dia zuhur, lebih kurang 3-4 minit baru dia gelincir. Itu pasal dalam waktu 3-4 minit itu harap yang kita soalan kecuali tak gelincir saja. Dan kecuali ada jemaah. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu disuruh dia umumi bahasa. Disuruh istilah yang adalah menahan daripada makan dan minum dan aku saja daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan ini. Jadi tahan, jangan buat, jangan makan, jangan minum, jangan itu, jangan ini kalau dia batal. Dan mesti ada niat. Dan macam orang ini puasa zahir. Ini puasa orang-orang awam, ini puasa orang beriman. Tetapi tentang kefahaman tentang puasa, dia tahu sampai di situ saja. Puasa dari zahir, menahan lapar, menahan jangan melakukan sesuatu boleh batal puasa. Dan berjaga-jaga agar jangan melakukan sesuatu yang makruh pada bulan puasa, walaupun tak batal. Ataupun perkara yang syak, ragu-ragu, ataupun satu perkara yang ibarat, ia mungkin niat tidak sampai batal, tapi boleh batal. Seperti mana contoh pada bulan berpuasa, dia pergi cabut gigi, dia pergi mesyuk gigi, jadi air dia pun masuk. Dia masuk, cuma dia telan. Kalau air dia saja tak apa, tapi ini bersangkutan apa? Maka terpuasa. Begitu juga orang berenang. Dia nak jaga agar tak tertelan air, tertelan ke badan sebab dia mencari. Bulan puasa dia berenang, tak puasa tak mau berenang. Betul. Dan begitu juga yang perlu kita ketahui, istilahkan orang lain tetap anak bulan. Malamnya ada anak bulan, malam kita ada anak bulan. Mana boleh kata tak ada anak bulan? Anak bulan dah ada, cuma tak nampak. Coba di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang telah menyaksikan di kalangan kamu akan anak bulan dia,
Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa dari waktu farman huruf fa. Bila menunjukkan huruf fa, maka anak bulan Ramadan telah ada, cuma tak nampak, bukan tidak ada. Macam mana kita puasa besok, tak puasa sebab anak bulan tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, tapi tidak kelihatan. Sebab Rasulullah SAW kata satu bulan itu 10 Nabi buka macam ini, 20, 29. Tetapi kalau di antara kamu tak nampak anak bulan, maka Rasulullah jadi 20. Jadi ini menunjukkan berupa bahawa sebab macam ini pada anak bulan dah ada, cuma kita tak nampak. Kalau begitu saya teropong. Rombong awak canggih tak? Canggih. Lebih canggih tak daripada yang jawatan negeri ini. Jawatan agama negeri. Tak ada awak sikit tak boleh. Sebab dia negeri dia paling canggih sekali. Yang tak canggih dari bawah, dia percaya. Apa maksudnya? Kalau kita yang teropong, kita teropong nampak. Jawatan agama teropong lebih canggih tak nampak. Hanya kerja agama. Kita pun tak boleh puasa sedikit-sedikit. Kerana pun dia mengikut kencanggihan yang paling canggih, walaupun tidak ada teropong yang paling canggih. Kaedah itu. Sebab Rasulullah teropong, tapi pakai mata, tak pakai teropong betul. Jadi ada bulan itu ada, cuma tidak kelihatan. Seperti mana kata Rasulullah, apabila di antara kamu telah terlihat ada bulan, maka puasa. Sekiranya tidak nampak kerana mendung, terhijab dengan awal yang gelap, maka tambah satu hari lagi. Bukan tambah satu hari Ramadan, satu hari Sya'ban, habiskan 30 hari. Kenapa? Bukan tambah satu hari, itu dah kita akan puasa 30 hari dalam Ramadan. Jika puasa Ramadan 29 atau 30, itu bersandar pada anak bulan Syawal berarti. Tak ada tengah-tengah. Kalau begitu kita tengok anak bulan besok lah. Kalau tengok besok, mana kita pula kita nak puasa. Besok dah selesai hari ini, dah kita tengok. Kalau dapat malam ini, maka besok satu yang Ramadan. Kalau tak nampak, maknanya satu Ramadan kita jatuh Khamis. Kalau turun besok, maknanya tak nampak atau puasa dah seorang hari Jumaat. Kita begitu. Dia rupiah boleh hisap. Rupiah ni adalah rangka bulan. Hisap tak nampak, kita kira 30 hari. Boleh tak? Kalau kita guna hisap dalam rupiah, boleh. Tapi syarat tetap hisap 30 hari. Tak boleh guna hisap 29 hari. Kaitan itu. Boleh tak saya nak pakai siam? Siam itu puasa besok. Malaysia boleh dari Kamis, boleh tak pakai siap? Tak boleh sebab kamu dah duduk baru kat sini. Tapi kalau saya orang siap, kamu tak boleh juga. Sebab kamu di sini, sebab Allah bagaimana? Faman syahidah minkum syahra falyasum, waman syahidah. Faman syahidah adalah orang yang melihat dan dia tak lihat, tapi bersama orang lihat dalam negeri itu dengan bertakdir dengan orang dalam negeri itu. Dan contoh dekat siap belum istirahat tadi. Dia masuk sampai ke kedah sedikit. Lepas tu kita istirahat, puasa kita Khamis. Waktu tu juga siap istirahat, dia puasa besok. Jadi dia akan perlu berpegang dengan puasa dia buat siap, tak boleh di tempat yang istirahat. Di mana dia berada. Kalau macam tu dibuka puasa sejam, sebab saya orang Sarawak sedang awal. Mana tak boleh kita sama juga tak? Itu kembali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita ketahui di sini adalah puasa kata Rasulullah tidak boleh disamakan dengan ibadah yang lain. Tak boleh disamakan kerana begitu hubungan khusus. Rahsia dengan Allah dengan hamba dengan Allah. Itu.
Dalam Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu makan daripada rezeki yang baik-baik. Tapi bila puasa, Allah kata, alaikum wasiyam, jangan puasa. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersadar dan kubur sinatu wala tidak mengantuk, tidak tidur. Allah juga tidak makan, Allah juga tidak minum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kita jangan makan dan minum untuk kita, agar kita merasa sifat Tuhan. Itu yang Allah kata, semua ibadah untuk anak-anak Adam kecuali puasa. Puasa itu apa? Kita ada Rasulullah datang bersama Ya Rasulullah, bagi kau kepada aku satu amalan yang tidak disyafri di amalan yang tidak boleh disambung dengan ibadah yang lain. Kata Rasulullah, puasa. Dan tidak ada satu ibadah boleh disambungkan dengan ibadah puasa. Kerana orang yang mendapat lapar dan dahaga, dia satu rasul dan yang mengetahui Allah, yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pahalanya banyak-banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sahabat berbicara diangkat derajat sehingga 27 derajat, kita baca Quran sudah buruk 10 pahala. Tetapi tentang puasa, Tuhan adalah sedikit. Aku saja yang membalas sedikit. Wahai malaikatku tidak perlu tulis aku tadi amalan tentang puasa. Kerana aku langsung akan membalas sedikit. Dan satu sifatnya yang berbalik disifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syarat dengan ibadah puasa. Seperti mana manusia dan kisah datang. Ada kisah sama manusia maka dibayar dengan amalan salih bagi solat dia. Pada sedekah dia, pada solat dia, bagi. Tetapi puasa tak boleh bagi. Itu Allah Ta'ala. Sehingga oleh kerana itu datang mengikut Rasulullah selamat kerana ibadat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat ibadat puasa itu. Jadi di dalam Allah tadi sesungguhnya orang yang berpuasa itu ada 3 golongan. Golongan yang awal menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan disediakan itu disepakati. Golongan khawas, golongan yang kedua bukan sekadar berpuasa pada tidak makan, tidak minum, sekian-sekian. Tetapi mereka juga berpuasa pada mata, pada lidah, pada telinga, pada anggota tubuh badan mereka. Dan mereka juga berpuasa pada jiwa dan hati mereka sehingga jangan memelihara hatinya agar tidak masuknya perkara-perkara yang masmumah, yang tercela ataupun yang tidak, yang tidak memberi manfaat pada hati. Dia jaga. Dan dia jaga daripada sesuatu yang boleh melalaikan dia. Itu. Kalau buat seorang awam, memang dia tak makan, dia tak minum, tapi dia tengok TV, dia dengar radio. 10 malam terakhir pun dia kena sampaikan salat Idul Fitri ke radio. Dia pun nak sampaikan minum, dia dengar juga. Lagu-lagu rakyat dan bersama. Ini puasa orang awam. Orang awam pun tengok filem juga. Sebab boring kan. Itu puasa orang awam. Jadi orang khawas, dia tak ada, dia puasa juga. Seperti mana ada Rasulullah SAW, apabila kamu berpuasa, maka hendaklah lidah kamu turut berpuasa. Hendaklah telinga kamu turut berpuasa. Tapi bagi contoh, tapi semua itu kena puasa. Termasuklah puasa pada sir rahsia pada ruh ni. Termasuklah puasa pada jiwa yang akalnya. Itu juga perlu dia menahan daripada sesuatu yang tidak sepatutnya masuk ke dalam diri dia. Akal puasa, akal sesuatu yang tidak layak pada akal masuk pada dia. Jiwa berpuasa adalah sesuatu yang tidak layak bagi jiwa menerimanya, maka ditahan dengan masuk. Begitu juga hati. Ini khawas.
Khawas ada khawas yang paling tinggi dari Allah yang kuasa ini adalah menahan seluruhnya, bukan sekadar makan dan minum, bukan sekadar itu ini, bukan sekadar jaga hatinya, jaga jiwanya, bahkan mereka meninggalkan semua kecuali Allah dan sentiasa memelihara hatinya dengan hubungan muraqabah, musyahadah dan ihsan. Sebab Nabi mengajar kita Islam, iman, ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya tidak, Allah melihat kamu. Fa'innahu yaraka. Lalu dijaga hatinya sedang menasihati Allah, melihatnya, mengawasinya, mengetahui keadaannya, dan tidak sentiasa bermunajat dengannya, berhubung dengannya, kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dijaga dirinya agar tidak terputus terleka dengan hubungan muraqabah musyahadah, sehingga hatinya sentiasa bukanlah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulazimah secara benar-benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghubungkan diri yang jiwanya dengan asmaul husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kawasan Allah. Cuma kita tidak tahu orang kami ada terdapat makam khawas. Zaman dulu mungkin dia tak ada radio, tak ada berita terkebal, tak ada parlimen, tak ada berita harian, tak ada TV3. Hari ini boleh. Nak masuk yang khawas pun susah. Dan jaga setiap hari, puasa, jaga hati, jaga telinga, jaga mata, balik rumah, ini terpampang, 50 ringgit, buka-buka. Jadi forward pada bahaya dan mulai pasang dan gaya siap hidup, siap ini, dia sini, dia situ. Jadi forward itu mana? Boleh kita tidak nak praktik kerja itu. Kecuali kalau disuruh orang suruh dekat madrasah untuk beri. Tak perlu suruh mana ada di TV, mana di radio. Bagaimana dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekiranya disuruh dia masih minta dijual, tak jadi juga. Bukan senang itu orang yang dapat khawas, ada khawas puasa. Sebab apa kesan yang Madinah makrifat seseorang dalam berpuasa. Allah sebagai pihak yang berintah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kita berintah yang menyambut seruan. Jadi seruan yang kita sama berdasarkan makrifat dan ilmu kita. Jadi ibadah puasa sebenarnya bukan sekadar naik lapada, tapi sebenarnya ibadah puasa menahan seluruh inspirasi yang kita tahan. Seluruhnya. Itu. Bahkan satu peringkat yang harus, apa maksudnya, yang tidak berlebih-lebihan untuk menguruskan perkara-perkara yang harus. Sehingga yang harus itu tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kita menyibukkan diri mengurusnya. Bila kita menyibukkan diri ke atasnya, maka menyebabkan kita lalai atas satu perkara yang sepatutnya. Disebabkan makrifat seseorang diri pada itu. Yang pertama, jiwa dia, hatinya, lidahnya disibukkan ke mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelalaian itu disibukkan ke mana. Kalau sekiranya dia memenuhi dengan kesibukkan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Quran pada bulan Ramadan, setiap orang bagi utama kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kesibukkan dengan yang lain-lain. Melainkan al-haq, atas hak adalah menguruskan nafkah keluarga, menguruskan ahli keluarga, menguruskan diri, menguruskan yang menjadi hak muslim dan muslim, tapi yang lain tidak menandaikan, tidak menguruskan kerana apa? Kerana merugikan. Kerana bulan Ramadan, ini adalah bulan Ramadan juga. Ini bulan ini, maknanya sekali satu bulan kepada 12 bulan. Sebagian dari ulama-ulama kita berdasarkan Nabi Rasulullah, bila kamu melihat, ya maka berpuasalah satu hadis.
Apabila kamu melihatnya, maka berbukalah hadis yang kedua. Bagi ahli zahir, mereka memahami sekiranya kamu melihatnya berpuasa, maknanya di sini ada bulan. Yang kedua, wajah sadiq, maka dia berpuasa. Bila kamu melihatnya, maka berbukalah. Maksudnya melihatnya apa? Iaitu nanti benar di matahari. Yang kedua, bila kamu telah melihatnya banyak bulan di awal ila syara'is. Ini bagi ahli zahir, bagi ahli batin, apabila kamu melihatnya puasa, apabila kamu melihatnya berbuka. Sebagai ulama memahami di kalangan ulama arifin, apabila kamu melihat Allah berpuasa kerana Allah. Apabila kamu melihat Allah berbuka kerana Allah. Apa maksudnya? Kamu berpuasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan berpuasa dengan bulan. Kamu berpuasa dengan Ramadan. Mengikut ulama tasawuf, salah satu asma Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan. Kalau mengikut sebagai ulama sufi, apa maksudnya? Ramadan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu melihat Ramadan, maka kamu melihat Allah. Ini bukan fisikal begitu, maknanya melihat Allah dengan mata hati dia. Maka berpuasa. Maka kamu berpuasa dengan Allah. Kamu bukan berpuasa dengan siang. Kamu tidak berpuasa dengan malam. Kamu berpuasa dengan Allah. Kamu tidak berpuasa dengan masa dan zaman. Kerana kamu sedang wallahu ma'akum di bersama dengan kamu. Ini makrifat yang tinggi. Dia dah rasa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kata teruskan puasa. Sehingga sampai berbuka dah orang itu. Itu maqam alim billah. Seperti mana kalau kita baca Quran, sebagaimana Allah tak kata berhenti, tak berhenti. Allah kata lanjut, baca. Itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti mana begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana para wali Allah merupakannya ihsan muraqabah syahadah tak putus. Mereka tak rasa, mereka dengan hari, dengan masa, dengan zaman. Kerana itu ciptaan. Tapi mereka merasai dengan yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lagi kata ulama yang difahami Ramadan adalah sebagai pada potongan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan pada bulan Ramadan adalah bulan yang ridha, bulan yang rahmat, huruf mim, bulan yang maghfirah. Digabungkan dengan setiap daripada huruf-huruf di ijazah Ramadan. Hari Zuhri Ramadan ini bulan hari pertama, hari kedua, hari 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Bahkan orang awam luar biasa itu sebab itu yang pertama anak bulan belum nampak lagi kita tahu puasa kita puasa habis. Anak bulan belum tengok, lepas tu gaya kita gaya musuh pada anak bulan belum tengok lagi. Itu ilmu orang awam, bukan ilmu orang alim. Orang alim dia kena tengok anak bulan dulu. Orang tak alim dia boleh tahu bagi kita puasa kita. Itu pasal dia tak ada buat persiapan. Cuba kalau dia buat persiapan, masjid kita malam ni dah penuh dah. Tapi dia dah yakin puasa dah di sini. Jadi malam ni duduk tempat duduk kat rumah. Logik. Cuba tengok dia suruh. Apa ni? Bukan kereta susah nak pakai, seliput pun susah. Yang ini Urufiah itu tradisi antara tarawih dengan solat jamaah Isya, solat jamaah Isya. Ini disepakati seluruh ulama. Kita melihat tarawih kiamat
Tetapi dalam syariat itu nafilah. Itu sudah tambahan. Allah tak suka. Cuma Allah nak adalah solat fardu itu dia. Solatnya sunat tak kisah aku nama pun itu kamu punya nafilah tambahan. Apa kewajibannya untuk kamu? Ya, aku mewajibkan solat fardu isya. Jadi isya itu lebih dilihat daripada solat tarawih. Sebab solat tarawih ini adalah solat yang dimana pada zaman Nabi, zaman sahabat diisi sebagai tanda dan syukur kepada Allah. Ini yang diterima oleh Allah. Qalilun min ibadi syakur. Hanya sedikit sangat di kalangan hamba-hamba yang bersyukur, makna memahami makna syukur. Kita kena ikut syukur jaga Rasul. Kalau mana turun ayat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, aku memberikan ampunan kepadamu atas dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Pada Allah maksud, maknanya adalah makna yang bukan kita fahami, tapi ada dosa cuma Allah ampunkan. Bukan makna yang kita betul ulama. Ini khas untuk Rasulullah SAW. Lalu apa yang dibuat Rasulullah? Lalu Nabi pun solat dalam satu ketiga. Dua yang pertama adalah ibadah lima itu Quran. Lalu Aisyah tadi, ya Rasulullah, sedangkan Allah menjanjikan ampunan buatmu yang terdahulu akan datang, tapi solatmu sampai bengkak kaki. Afala aqulu amalan syakura. Tidak boleh ke Aisyah jadi hamba yang bersyukur. Ijabah untuk mempersembahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila Rasulullah SAW bersembah adalah syukur, itulah yang dibuat Rasulullah SAW sampai nak masuk bulan Ramadan solat qiyam Nabi 8 rakaat. Tetapi Aisyah pada ditanya, ya Rasul, ya Aisyah, bagaimana solat malam Rasul? Aisyah belum jawab. Bagaimana tamam mungkin. Mengapa? Kerana Rasulullah berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Pernah satu ketika, satu malam Rasulullah sujud terlalu lama, lebih lama daripada malam sebelumnya. Lalu akhirnya Rasulullah terlawak dalam sujud. Aku simak kepada Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah mempanggil Allahu Akbar. Aku ingat Rasulullah terlawak. Macam kita istilah harulah pagi dia bangun, pagi dia sudah pagi dia tidur. Saya dapat banyak yang memilih. Dia tahu. Rasulullah tidak demikian. Aisyah tak boleh menunggu. Rasulullah ini lama macam mana. Kamu tak boleh ikut. Rasulullah Aisyah kata kepada para sahabat. Siapa di antara kamu boleh ikut solat malam Rasul. Itulah solat malam dan syukur itu yang Rasulullah itu yang Allah Ta'ala bagi tahu. Wa qalilun min ibadati syakur. Hanya sedikit saja di kalangan hamba-hamba yang beribadah nafilah sebagai ibadah sunat dengan cara macam itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wahyukan kepada Nabi bukan ayat Quran tapi fadilah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Asal ibadah itu Rasul tapi itu umat. Barang siapa yang bangun berjaga malam pada malam Ramadan, man qama Ramadan imanan dengan keimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Maka Allah akan memberi ampunan pada diri sebelum dan akan datang. Dan itu untuk Rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Itu juga Islam ada ini. Jadi betapa syukur dan kita tapi tak boleh nak mampu ikut Rasul mereka para sahabat saleh. Imam Syafi'i syukur pada malam Ramadan di solat habis 30 juzuk dan solat malam. Siang hari dibaca habis 30 juzuk. Satu hari 2 kali kata. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, beberapa sahabat tanya dari Sayyidina Utsman sampai satu kali kata, paling-paling umat Rasulullah boleh kata 16 kali sekali. Itu lagi hebat, 40 tahun satu kali kata. Lagi hebat, sebab 40 Rasulullah.
Yang tadi satu di Pak Allah Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu itu kita puasa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.